Saya dipilih sebagai ADUN semenjak 1999. I was the only wakil rakyat keadilan di dalam negeri Selangor bermula seawal 1999. Oh, you upset bila Khalid Saya dilantik? tidak upset. I was not even appointed sebagai exco. Bukan setakat menteri besar, exco pun saya tidak dipertimbangkan. Setelah beberapa tahun reformasi Datuk Seri, soalan saya, bila kesetiaan kepada Datuk Seri Anwar itu mula pudar? There was some point Ya, ada there must have break been a- lah. Sebab What year? kita When? tak boleh tolak reality ni tu sih. Ya, saya mengaku sampai satu ketika itu kita ada isu yang perlu kita bincang. Tetapi kita harus ingat ya, bahawa kesetiaan saya kepada beliau itu sudah tentu ada batas dan limit. Kalau dia tidak, bukanlah saya nak suruh dia mengiktiraf ataupun menghargai kesetiaan dan komitmen saya kepada beliau dan keluarganya, bukan saja kepada dirinya tetapi kepada isteri, anak dan keluarganya ketika beliau berada di dalam penjara. Tapi saya nampak beliau tidak ada rasa ada hormat ataupun nak berterima kasih kepada saya dan rakan-rakan yang membantu beliau. Kerana keadilan ini bukan dibina oleh beliau. He was behind bars for many years. Saya dan rakan-rakan yang membangunkan parti ini. Dan kita tahu Dr. Wan Azizah ada keterbatasannya. Dia hanya sebagai simbol. Tetapi bila dia keluar daripada penjara, I was hoping then Anwar ini menjadi seorang pemimpin to be a better person, not a bitter person. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Dia bukan menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, tetapi dendam, kesumatnya terlalu kuat sehingga hari ini. Ada Datuk Seri yang juga mengatakan bahawa sebab Datuk Seri sebut better person, not a bitter person, tapi konflik antara Datuk Seri dengan Anwar ni sebenarnya berpunca daripada perasaan bitter Datuk Seri sendiri yang overlook as MB Selangor, Khalid Allahyarham dulu. Tetapi pada langkah Kajang sebenarnya Datuk Seri bukan pilihan pertama. Datuk Seri Dr. Wan Azizah semua tahu, dan itulah yang menjadi bibit ataupun permulaan konflik dengan Anwar. You wanted to be recognized, macam disebutkan tadi. You wanted the job of Menteri Besar. Anwar tak nak bagi, dan sebab itu Datuk Seri lawan dia. Bukan kerana itu, of course semua politician are ambitious. Name me one politician yang tidak ada cita-cita untuk menjadi Menteri Besar, untuk jadi Perdana Menteri. Kita bukan NGOs. Kalau NGO bolehlah kekal di situ, buat statement, kritik kerajaan, boleh. Tetapi sebagai ahli politik, sudah tentulah kita nak maju ke tahap yang lebih tinggi. Namun kita juga menghormati proses dalam parti, dalam kerajaan. Kalau saya nak ambil itu sebagai alasan, saya boleh gunakan alasan itu pada tahun 2008. Kali pertama ketika itu Pakatan Rakyat memenangi pilihan raya, Khalid jadi MB. Khalid jadi MB. In fact, he entered politics dan menyertai keadilan hanya pada tahun 2007 Ya, ketika pilihan raya kecil hijau kalah dengan Parti Ben. dengan Parti Ben. Tapi setahun kemudian dilantik menjadi Menteri Besar. Saya dipilih sebagai ADUN semenjak 1999. I was the only wakil rakyat keadilan di dalam negeri Selangor bermula seawal 1999. Oh, you upset bila Khalid Saya tidak dilantik? upset. I was not even appointed sebagai exco. Bukan setakat menteri besar, exco pun saya tidak dipertimbangkan. But I serve the party, saya kerja kuat, dan kita menang sekali lagi di dalam tahun 2013. 13. And yet tidak mendapat apa-apa reward ataupun recognition daripada pimpinan parti. Saya merupakan timbalan presiden parti. Ya, saya kalau nak ikut seniority dalam politik, saya ADUN yang pertama. Dari segi pengalaman dalam parti, pengalaman dalam kerajaan, juga tidak dilantik.
Kemudian setahun selepas itu mereka mencipta mereka untuk menggulingkan Tan Sri Khalid. That's what happened dengan mencipta 50 dalil begitu. Mengapa Tan Sri Khalid tidak boleh menjadi Menteri Besar dan melancarkan langkah Kajang. Itu merupakan episod pertama berlakunya ketidakstabilan politik di negeri Selangor. Mengapa tidak bicara langkah Kajang sampai hari ini? Mengapa hanya bicara soal langkah Sheraton? Langkah Kajang itu pengkhianatan yang terbesar dalam sejarah politik Selangor. Tetapi balik kepada poin saya tadi, permulaan konflik ini boleh dikatakan bermula Tidak di situ. di langkah Kajang. Tidak. Lebih Ianya awal. bermula dalam pemilihan parti. Ya. Pada tahun 2018 apabila ada pemilihan parti dan beliau sedia maklum, ketika itu beliau berada di Istanbul kononnya untuk menjalani rawatan. Saya menziarahi beliau dan disitulah kita bincang panjang tentang masa depan parti. Dan saya jenis terbuka, saya kata, Datuk Seri, sekiranya Dr. Wan Azizah ingin meneruskan jawatan sebagai Presiden, saya ingin menawarkan diri untuk bertanding sebagai Presiden. Kerana saya kira setelah 20 tahun beliau berada di tampuk itu, mungkin sesuai untuk beliau mengundur diri dan memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk memimpin parti setelah saya terlibat secara langsung. Tetapi saya juga menyatakan sekiranya Datuk Seri ingin menjadi Presiden, saya akan tarik diri. Saya masih lagi menghormati beliau dan saya kekal sebagai timbalan Presiden. Ketika itu beliau kata, okay, you come back and we discuss. Kata, dan saya datang hari yang kedua di hospital juga, kita bincang. Sebelum saya bertolak balik, beliau berkata, okay, dia nak bertanding sebagai Presiden dan saya tarik diri. Cuma saya kata, oleh kerana saya beri laluan kepada you sebagai Presiden, then you should tell yang lain, janganlah ganggu saya sebagai timbalan Tapi Presiden. ada orang lawan, Datuk Seri. Ini political consideration untuk kepentingan parti supaya ada kestabilan. Dia berjanji dia akan beritahu kepada beberapa individu yang akan melawan saya, tapi apa yang berlaku sebaliknya. Malahan dia berkempen secara terang-terangan dengan naik pesawat private jet, berkempen dengan individu yang melawan saya, melakukan penipuan di Julau yang kita sedia maklum. Tiba-tiba anggota melonjak daripada 500 kepada 15,000. Jadi itulah menyebabkan saya merasakan orang ini tidak boleh dipercayai.